Ya. PSPM nanti subjektif buat masa sekarang lah. Okay, so Mama Z record 2 kali supaya sebab Mama Z lah berisiko untuk putus ni line ni. Kalau petang memang kurang line lagi. Okay, so kita buat ulang kaji untuk UPS. Okay, ulang kaji untuk UPS. Mama nak buat set B sebab set A dah siap recording untuk semua soalan. Set B belum siap, dengan harapannya hari ni siap lah. Okay, so awak dah belajar tajuk 3 semua kan? Dah belajar semua. So kita try buat soalan bersama-sama. Okay, macam mana kita nak handle soalan UPS nanti. So untuk UPS nanti sudah tentunya dia lebih mudah daripada apa yang Mama Z sedang buat sekarang lah. Sebabnya dia adalah C1 dan C2 sahaja. Soalan di peringkat mudah, rendah sahaja. Okey, kita buat ulang kaji. Ready ni? So, Mama Z dah start record ni. Okey, soalan yang pertama Mama Z nak bagi tahu. Okey, untuk bab 1 dia akan ada 6 soalan. Okey, bab 1 6 soalan. Bab 2 nanti ada 6 soalan. Bab 3 ada 5 soalan. So jumlah semua sekali ada 17 soalan. Okay, pecahan macam ni kita kena tahu. Yang ni yang terkini dan memang semua orang dengar masa mesyuarat sebelum ni. Ada 17 soalan berbanding sebelum ni katanya ada 16. Tapi dia dah betulkan ada 17. Okay, selepas tu barulah Mama Z mengadakan 3 set ulang kaji. Okay, soalan yang pertama. Okay, soalannya berbunyi dia nak suruh kita mencari first partial derivative. Dia nak respect to y. Dia nak respect to y. Jadi pelajar kena tengok betul-betul soalan. Bila dia nak respect to y, kat sini akan jadi vy. Sama dengan bila kita differentiate hot ni, kita dapat kosong. Bila kita differentiate hot belakang tu, okay, hot belakang tu bila 5x Mama Z salin, okay, 5x salin. Kemudian bila Mama Z differentiate yang melibatkan y tu, dia sebenarnya ialah 3y kuasa 2. Bila Mama Z differentiate hot yang kita nak ni, yang kita nak respect to y ni, kita differentiate dia dapat 3y kuasa 2. 5x tu kita anggap sebagai pemalar sahaja. Jadi bila kita permudahkan jawapan, kita akan dapat Vy sama dengan 15 X Y kuasa 2. Jadi jawapan kita ialah B. Okay, Mama Z buka kepada soalan nombor 1. Kalau ada boleh tanya. Boleh ke? Boleh, Mama. Boleh. Sebab kita ulang kaji, kalau tak boleh bagi tahu, tak apalah awak tanya kat rumah, nanti mak awak dengar, nanti dengan mak awak jadi pandai matematik. Okey, soalan nombor 2. First partial derivative. Kali ni dia nak respect to x pula. Function dia bagi melibatkan eksponen dengan xy. Okey, yang pertama Mama Z tengok. Dekat kuasa sini, Mama Z perhatikan. Dekat kuasa sini ada X. Dekat sini pun ada X. Maksudnya Mama Z kena buat dua-dua sebutan. Okey, untuk sebutan yang pertama ni, okey, caranya ialah salin semula soalan sebijun darab dengan differentiate power respect to X. Bila Mama Z respect to X, kat sini Mama Z dapat Y. Jadi untuk sebutan yang pertama, jawapannya ialah YE kuasa XY.
Manakala untuk sebutan yang kedua ni, bila kita buat partial derivative respect to X, Mama Z dapat Y. Okey. Jadi bila kita combine kedua-duanya, Mama Z akan dapat Fx sama dengan jawapan yang pertama, Y kuasa XY tambah dengan Y. Okey, bila kita tengok pilihan jawapan tak ada. Okey, pilihan jawapan kita tak ada, maksudnya jalan kerja kita belum selesai. Mama Z keluarkan Y, so baki tinggal lagi E kuasa XY tambah dengan 1. Ada tak jawapan dia? So, jawapannya ialah A. Nombor 2, jawapannya A. Okey, Mama Z buka kepada soalan untuk nombor 2. Kita habiskan dulu partial derivative. Boleh? Boleh. So, kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, nombor 3. Tengok dulu soalan, dia nak respect to X ataupun respect to Y. Tengok dahulu. So, dia nak sekarang respect to Y. Jadi, soalan kita melibatkan fungsi eksponen. Jadi, kita kena syair kita salin semula soalan sebiji sebijun. Oleh kerana yang ini adalah pembezaan, kita akan kata darab dengan differentiate power. Kita kena betulkan betul-betul. Tajuk 1 kita differentiation. Tajuk 2 dengan 3 baru integration. Okey, jadi bila nak buat yang ini, yang pertama Mama Z kena buat. Okay. Yang pertama Mama Z kena buat F respect to Y sama dengan salin semula soalan sebiji sebijun. Step kedua, darab dengan differentiate power respect to Y. Respect to Y, jadi yang ini kalau Mama Z differentiate dapat kosong. Kosong. Tolak dengan differentiate Y kuasa 2 ni, Mama Z akan dapat negatif 2Y. Jadi bila kita ringkaskan, Mama Z akan dapat negatif 2Y E kuasa X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Itu jawapannya ialah D. Okay. Mama Z buka lagi kepada soalan. Kalau nak bertanya, silakan. Jawapan last tu kiranya yang EX kuasa 2 tolak Y kuasa 2 kita salin balik lah Mama. Kita salin balik. Kita cuma tunjukkan proses darab ni. Mama Z tulis yang proses darab ni. Hasil darab ni Mama Z tulis depan. Tulis depan ni. Kalau pelajar nak tulis kat belakang pun boleh, tak ada masalah. Boleh Okey, kalau boleh Mama Z teruskan kepada yang lain. Ada pelajar yang kita akan guna link yang sama daripada dulu. HYE ni juga untuk tutor. Untuk kuliah baru guna yang lain. Yang sama saja. Kok tunggu Mama bagi link lah. Okey, nombor 4. Soalan 1 hingga 3, Mama Z buat first partial derivative. Masuk yang keempat, kita buat latihan juga untuk second derivative sebab takut soalan keluar jenis second. Okey, alang-alang kita ulang kaji sampai penuh. Okey, yang pertama soalan ni sangat baik sebabnya dia kat bawah ni dia menggambarkan kita bahawa kita kena guna pertuasih bahagi nanti. Semua jawapan sama yang bawah tu. Maksudnya yang bawah tu adalah V kuasa 2. Okey, kita try dulu untuk first partial. Apabila Mama Z nak buat first,
Laptop Mama Z tiba-tiba warna hitam ni. Okay, so Mama Z buat first partial respect to X. Untuk ln, dia akan bagi rumus nanti. Yang pertama, kita kena tulis yang perut dia tu kat bawah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 ni kita kena tulis 1 per isi perut. Kemudian nilai apakah di atas ni? Nilai di atas itu adalah hasil pembezaan perut respect to X. So, bila Mama Z tengok respect to X yang ini, so Mama Z differentiate dapat 2X. 2X tu Mama Z tulis kat sini. Okay. So Mama Z tanya dulu, untuk first order ni ada masalah tak? So kita dapat 2X per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Yang tu ada masalah tak? Okay. So sekarang soalan kita yang atas ni dah mula jadi U, yang bawah ni dah mula jadi V. Maksudnya kita kena ready dengan account tunai. Okay, ready dengan account tunai. Sebab kita nak buat petua hasil bahagi. Okey, petua hasil bahagi. Yang pertama, nilai U kita adalah 2X. Nilai V kita X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Dan Mama Z nak buat petua hasil bahagi, jadi kena rujuk rumus. Tak boleh main hitam saja, rujuk rumus. So, bila Mama Z buat respect to X, Mama Z dapat 2. V respect to X, Mama Z dapat 2X. Okey, so kita ambil pembaris ni, kita buat hasil bawah-bawah, baki bawah-bawah dengan baki hantar bawah tu kan. Sekejap Okey. So kita dapat jawapan di situ, kita tengok dapat berapa. Okey, bila Mama Z cross yang di sini. Okey, cross yang di sini. Contohnya warna purple. V ni Mama Z cross di sini dan tulis kat bawah. So Mama Z dapat 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Kemudian Mama Z ambil pula yang ini. Contohnya kita ambil warna biru pula. Ni cross dengan sini, tulis kat bawah ni. Mama Z dapat 4X kuasa 2. Jadi bila cari KXX, Mama Z masukkan dalam rumus yang warna purple. 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Tolak dengan yang warna biru. Dan jangan lupa perkan dengan V kuasa 2. Ni nilai V kuasa 2. X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2 kuasa 2. Iaitu yang mula-mula yang Mama Z duk terang tadi tu, yang bawah ni sama. Ni. Sama. Okey, so kita permudahkan yang di atas. Mama Z akan dapat 2Y kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Okey, ada tak jawapan dia? Okey, 2Y kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 per dengan, okey, so jawapannya Mama Z nampak di situ adalah B. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Pelajar tak faham kat mana? Nombor 4. Boleh ke? Jangan kata tak ada line, duduk rumah tu, duduk rumah ada line, duduk rumah kan? Duduk kolej je tak ada line. Okey, boleh Okey, so kita tengok soalan nombor 5 supaya rakaman kita menjadi terisi berbanding Mama Z tunggu pelajar disenyap je kan.
Nanti rakaman tu jadi senyap nanti. Okey, given. Kat sini masih lagi soalan exponent. Okey, exponent. Dia suruh kita cari correct statement. Okey, so yang pertama kita kena bijak, iaitu kita kena cari yang kedua dulu. Okey, Mama Z kena mula yang kedua dulu. Apabila Mama Z buat respect to Y, dia akan jadi salin semula soalan sebiji sebijun. Dan darab dengan differentiate power respect to Y. So Mama Z dapat di sini ialah 3. Okay, bermaksud nombor 2 tu adalah correct. So Mama Z delete B. Jawapan B Mama Z delete sebab tak ada nombor 2. Okey, kemudian Mama Z sambung nombor 3 sebab tadi baru dapat jawapan FY, sambung lagi. Bila nak sambung, dia jadi FYY sama dengan Mama Z salin semula soalan sebiji sebijun. Darab dengan differentiate power respect to Y. So, Mama Z akan dapat 9 E kuasa 2X tambah dengan 3Y. Maksudnya nombor 3 juga adalah betul. So, Mama Z delete nombor jawapan A. So, penentu kita sekarang nombor 1 tu betul atau salah. Okay, nombor 1 tu betul atau salah. Jadi, kalau pelajar ingat FXY sama dengan FYX, jadi kerjanya akan menjadi mudah. Siapa ingat hak ni, kerjanya jadi mudah. Okay, kenapa jadi mudah? Kerana kita boleh guna jawapan ni. Kita boleh guna jawapan ni, kita boleh sambung respect to X terus. Sama dengan salin semula soalan sebiji sebijun. Darab dengan differentiate power respect to X. So, Mama Z dapat 2 lah sebab respect to X. So, sebenarnya jawapan di sini ialah 6. E kuasa 2X tambah 3Y. Jadi, nombor 1 tu adalah palsu. Jadi, jawapan kita yang tepat ialah nombor 5, C. Okey. Mama Z masih bersiaran. Boleh ke ni? Mama Z terputus kat mana tadi? Mama Z terputus kat mana tadi? Putus dekat lama Mama terputus tadi. Ya. Tak apa gini. Mama Z teruskan nombor 6 boleh? Boleh Mama? Boleh. Sebab rakaman ni walaupun terputus, Mama Z record screen. Sebab line agaknya, sebab saya dah guna. Hujan ke situ Mama? Dia tak hujan tapi berkala lah line kita kan sangat bagus. Okey. Sebenarnya Mama Z memang dah mengajar sampai nombor 5 dah. Sebab Mama Z tak. Nampak gayanya gitu. Sebab saya tak buka 2 device tu yang saya tak nampak. So, saya kena buka 2 device lah. Sekejap saya buka 2 device. Tapi pelajar tengok dulu nombor 6 lah. Tengok nombor 6 sebab saya pelik juga senyap. Cuma saya ingat ke sebab rakaman saya tu slow Sekejap Okey, awak tengok dulu nombor 6 nombor 6.
Lepas tu telefon ni saya guna yang nok saya sebab telefon saya ni masuk air. Tak beli yang baru lagi. Okey, saya kena jenguk ujung sana takut awak terputus lagi deh. Tak boleh nak masuk guna telefon saya ni. Mungkin ikut line slow. Betul lah hari ni hujan. Saya lupa. Hujan betul. Cuaca di sini hujan. Okey, soalan nombor 6. Okey, dia nak first partial derivative respect to x. First je, yang first saja. Kemudian soalan kita adalah ln. Apabila soalan kita ln, kita kena tengok isi perut dia. Ni isi perut dia. Jadi langkah kita yang pertama ialah kita letak isi perut tu kat. Present ke? Oh, tak ni Present. Okey, jap. Oh, bila kita terputus dia automatik. Okey. Thank you. Nampak dah? Okey, so yang nombor ni, kita buat nombor ni. So yang pertama kita kena tengok perut dia gapo dulu. Okey, sebabnya untuk soalan yang melibatkan ln, perkara yang pertama apabila contohnya kita nak buat kat sini z respect to x, yang pertama kita kena tulis yang warna kuning tu kat bawah. X tolak A kuasa 2 tambah dengan Y tolak B kuasa 2. Iaitu tulis kat bawah. Dan kita tengok jawapannya semuanya sama tu. Sebab dia mudah sangatlah sebab salin saja. Kemudian apabila yang di atas, Mama Z kena differentiate, nak buat yang atas ni sekarang ni, differentiate respect to X. Jadi Mama Z perlu tengok yang ni. Perlu tengok yang ini saja. Dan kita kena tahu cara kita nak differentiate petua kuasa. Iaitu yang pertama, kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa asal kita 2, tinggal lagi 1, dan kita darab dengan differentiate dalam kurungan. Jadi kat situ awak akan dapat 2 X tolak dengan A per dengan X tolak A kuasa 2 tambah dengan Y tolak B kuasa 2. Jadi jawapan kita ialah D. Jawapan kita adalah D. Okey, boleh tak? Boleh. Kita tak putus. Aduh, line kita agak. KMKT tercinta ni. Kena banyak-banyak bersabar. Sebab tu sepanjang duduk rumah ni kalau boleh rekod dulu. Okey, nombor 7. Find the most general. Ni tajuk baru dah. Okay, sebab soalan tadi nombor 1 hingga 6 soalan tajuk differentiation. Sekarang awak kena pegang cuping telinga, penyek sedikit. Awak kena tukar minda awak sekarang. Awak nak buat integration. Jadi kalau integration kuasa bertambah 1 bahagi kuasa itu. Okay, kena tukar dah. Ini border dia lah. Ni border dia. Okay, so dia nak suruh kita cari most general antiderivative, nama lainnya ialah integration. Jadi apabila pelajar ada soalan ni, pelajar nak integrate dia. Sekarang pelajar ada negatif 2 X kuasa 2 per 3. Punca kuasa 3 tu per 3. Tambah dengan 3X. Kemudian
X punca kuasa 2 tu jadi kuasa setengah. Itu maksud soalan ni. Sebelum kita integrate, kita kena permudahkan sebutan ni dulu. Permudahkan. Okay? Bila kita permudahkan, kita akan dapat negatif 2x kuasa 2 per 3 tambah dengan 3x kuasa 3 per 2 dx. Okey, Mama Z buka kepada soalan yang ini dahulu. Okey, Mama Z buka dulu. Ada masalah tak untuk permudahkan soalan? Tak ada, boleh Okey, kemudian kita nak integrate sekarang ni. Awak akan dapat sama dengan negatif 2 X kuasa 2 per 3 tu tambah dengan 1. Awak akan dapat 5 per 3 okay, per dengan 5 dan 3 do atas. Tambah dengan 3x kuasa 3 per 2 tambah 1. Okay, tambah 1, 3 per 2 tambah ni. Jadi 5 per 2 per 5 per 2 tambah dengan C. Okey, Mama Z buka kepada soalan yang ini. Okey tak? Proses menambah nombor pecahan tu kita guna kalkulator. Okey, so dari situ awak akan dapat jawapannya yang atas negatif 6 X kuasa 5 per 3 per dengan 5 tambah dengan 6 X kuasa 5 per 2 per 5 tambah dengan C. Okey, Mama Z buka kepada soalan nombor 7. Okey, Mama. Okey, kalau okey kita pergi nombor 8. Okey, untuk nombor 8, selagi boleh kita akan gunakan kaedah basic. Okey, kaedah basic di sini yang Mama Z nampak. Okey, pelajar boleh kembangkan dahulu. Okey, so bila dia kembang, dia akan jadi ni, kembang ni dulu So dia akan jadi X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 tambah dengan 16X. Okey, tambah dengan 4X kuasa 2 tolak dengan 16X tambah dengan 64. Mama Z permudahkan. Kembang dulu belakang. Okey, kemudian respect to dx lah. Okey, kita permudahkan, kita tengok nilai ni mati yang ini. Nilai ni mati dengan yang ini. So, soalan kita sebenarnya mudah, iaitu X kuasa 3 tambah dengan 64 dx sahaja. Jadi, bila kita integrate, X kuasa 3 menjadi kuasa 4 perkan dengan kuasa itu tambah dengan 64 tu asalnya X kuasa kosong, akhirnya menjadi X kuasa 1 tambah dengan C. Ini jawapan kita nombor 8. Okey, ada masalah tak nombor 8? Kiranya yang nombor biasa tu, Mama, yang 64 tu memang dia ada X kuasa kosong juga lah. Sebenarnya dia ada X kuasa kosong, tapi kita biasanya tak tulis. Cikgu kita kata kalau integrate constant dapat linear, cikgu kita kata. Sebenarnya konsep sebenarnya apabila 64
X kuasa kosong, bila kita integrate dia, kita kata kuasa bertambah 1. Jadi daripada kosong tu menjadi 1. Per dengan 1 sebenarnya. Tapi cikgu kita nak mudahkan cerita, integrate constant dapat linear. Integrate linear dapat kuadratik. Integrate kuadratik dapat kubik. Dia cuma upkan power sahaja sebagai teorinya. Tapi kalau kita nak mudah, kita faham X kuasa kosong lagi mudah lah. Tak perlu otak kita perah susah-susah untuk menghafal. Okey, nombor 8 siap, nombor 9. Okey, untuk nombor 9, berhati-hati dengan kedudukan kuasa tu. Okey, so kalau kita ubah soalan, dia akan jadi 6 mama Z terluar, tapi dalam ni masih ada lagi X kuasa 1/8. Sebenarnya. So, Mama Z berhati-hati dengan kelas awak, sebab dengan kelas sebelum ni Mama Z buat careless mistake. Okey, punca kuasa 8 adalah X kuasa 1/8. Jadi bila kita nak integrate, kita kena ubah lagi soalan menjadi 6. Mama Z naikkan dia jadi kuasa negatif 1/8 dx. Macam tu. Barulah kita boleh integrate dia dengan senang. 6 negatif 1/8 tambah 1. Tambah 1 ni tambah 8/8 lah. Dia akan jadi kuasa 7/8 per dengan 7 per dengan 8. Macam tu. Tambah dengan C. Ada masalah tak untuk tulis jawapan tu? Jadi jawapan awak nanti menjadi 48 per 7 X kuasa 7/8 tambah dengan C. So, awak dapati jawapan awak ialah D. 48 per 7 X kuasa 7/8 tambah dengan C. Okey, Mama Z buka soalan untuk soalan nombor 9. Okey, ada masalah tak nombor 9? Baik, Okey. Baik, Mama teruskan nombor 10. Okey, teruskan nombor 10. Cuma pelajar dia ada dua pilihan. Siapa yang nak buat pilihan pertama, dia boleh rujuk kelas A2T10. Mama Z ada buat cara tiba-tiba dia sesat, iaitu boleh guna cara tu juga. Cuma cara kita sekarang ni sebab diberi pilihan jawapan, Mama Z terpaksa guna cara substitution. Siapa nak guna kaedah biasa, awak boleh rujuk perbincangan Mama Z dengan kelas A2T10. Okey, untuk soalan ni, Mama Z nak tulis kat sini sekarang ni. Okey, Mama Z tulis kat tepi ni. Yang pertama, Mama Z nak guna substitution. U sama dengan 8X tambah dengan 9. Dan apabila Mama Z buat DU DX, Mama Z dapat 8. Jadi, apabila guna kaedah substitution, iaitu Mama Z labelkan nombor 1. Lepas tu pelajar buat DU per dengan 8 sama dengan DX. Ini pelajar buat ni sebagai nombor 2. Okey, sebab cuti lama kan. Mama Z pun bila cuti lama ni rasa macam nak mula kerja tu malas mula-mula lah. Okey, so yang ini adalah kertas kotor. Okey, kertas kotor kita. Kita dapati soalan kita telah menjadi 8X. Kemudian kita dah gantikan iaitu dengan U. Dan dia adalah kuasa 2. Tempat di X tu Mama Z ganti dengan DU per dengan 8. Okey, sampai situ boleh buat tak? Boleh faham tak? Proses Mama Z ganti nombor 1 dengan 2 dalam soalan. Ni nombor 1 Mama Z ganti sini.
Okey, nombor 2 ni. Nombor 2 ni, Mama Z ganti C ni. Okey, Mama Z dapati nilai X tidak mati. Okey, nilai X tidak mati, maka berlakulah pertambahan kerja untuk nombor 1. Daripada nombor 1, U sama dengan 8X tambah 9. Mama Z boleh buat U tolak 9 sama dengan 8X. So, Mama Z dapat benda yang baru. U tolak 9 adalah 8X. Jadi, Mama Z masukkan benda tu dalam soalan. Integrate. Ada tempat 8X di sini, warna purple ni, ada 8X ni. Mama Z ganti dengan U tolak 9. Kemudian kita ada U kuasa 2. DU ada 8 tu Mama Z letak luar 1/8. Okey. So yang ini berada di dalam kertas kotor. Selepas itu ia dinamakan kertas bersih. Okey, faham tak macam mana Mama Z boleh dapat yang bersih tu? Ataupun perlu Mama Z ulang? Faham? Okey. So, kita teruskan lagi. 1/8 di luar ni, apabila Mama Z kembang ni dengan yang belakang ni, dia jadi U kuasa 3 tolak 9 U kuasa 2 DU. Barulah Mama Z boleh integrate. Kita akan dapat U kuasa 4 per dengan 4 tolak 9 U kuasa 3 per 3 tambah dengan C. Okey, Mama Z masukkan nilai 1/8 ke dalam. Dia akan dapat U kuasa 4 per 32 tolak dengan Mama Z boleh permudahkan 9U kuasa 3 per 3 tu kan. Ni, kalau perasan ni darab 1, ni darab dengan 3. So, tinggal lagi 3/8. 3 U kuasa 3 per dengan 8 tambah dengan C. Dan kita tak boleh tinggalkan jawapan dalam sebutan U. Kita kena tukar semula menjadi X. Di mana U kita adalah 8X tambah 9 kuasa 4 per dengan 32 tolak dengan 3 8X tambah dengan 9 kuasa 3 per dengan 8 tambah dengan C. Sebab itulah jawapan kita nombor 10 ialah D. Okey, Mama Z buka kepada soalan nombor 10. Okey, nombor 10 macam mana? Mama, Ya? yang purple tu kan, Ah. di bawah tu, kan dia dapat. Ni purple yang bawah Ni apabila Mama buat ni, Mama akan dapat 9. U tu kuasa 2, dia akan jadi kuasa 3. Perkan dengan kuasa tu. Cuma Mama Z ringkaskan 3 darab 1, 3 darab 3. So, situ cuma tinggal 3 U kuasa 3. Lepas tu, nilai ni darab pula dengan nilai kat luar ni. Darab dengan 1/8. Sebab tu kat bawah ni ada per 8. Ni. Sebab Mama Z tak tunjuk proses ringkas kan. Mama Z buat dalam minda je tadi tu. 3 dengan 9 tu sepatutnya boleh kecilkan jadi 3 U kuasa 3. Boleh tak yang bertanya? Boleh, Mama. Okey. Ada lagi tak soalan nombor 10? Okey. Kalau tak ada, kita pergi kepada ni hard copy awak nak ke ni? Yang ni? So, ada setengah tu saya dah padam. Sebab kita akan guna ni untuk
UPS minggu depan kan, 15 bulan 2. Awak datang kolej bila? Boleh mama boleh. Awak datang kolej bila? Dia tak tetapkan lagi. Selagi air tak ada kan. Sebab kalau awak datang pun susah juga sebab tak ada bekalan air langsung. Ya datang-datang terus mama. Tak boleh. Datang sebulan sebelum PSPM. Tak, lepas ni awak nak kena balik pula. Cuti seminggu. Ingat ada cuti seminggu kan? Awak ada cuti seminggu, awak ada cuti raya. Banyak lagi cuti awak ni sebenarnya. Sebab tu mama kata, bila balik, bawa balik sekali barang-barang. Sebab KMKT ni dengan masalah air ni tidak pernah berenggan. Daripada batch pertama, batch lepas lagi kesian sebab dia memang langsung tak boleh balik. Awak paling seronok lah. Asyik balik je. Awak seronok sangat-sangat. Cuma yang kesiannya awak tak pernah kenal. Pekan Kok Lanah pun tak pernah kenal kan. Sebab awak tak pernah ada outing. Tapi bagus juga sebenarnya tak kenal. Kalau kenal nanti sosial awak lebih sangat. Kita tak nak pelajar sosial lagi dah. Biar dia duduk rumah dia nak sosial kat rumah, tu hak masing-masing lah. Kat kolej ni kita tak mau lagi masalah-masalah sosial. Okey, nombor 11. Mazat cuba habiskan sehingga 12 dahulu, kita habiskan integration. Okey, so kalau kita tengok soalan ni nampak macam susah sangat. Tapi awak jangan risau sebabnya Mama Z nampak kat situ kita setiap jawapan tu ada lon. Kita boleh tengok pilihan jawapan kita ada lon. Ada lon X. Macam tu. So Mama Z nak buat kaedah substitution, nak jadikan U sama dengan ln X. Okey, itu perkara yang pertama. Kemudian kita akan buat du dx. Untuk ln, yang pertama tulis isi perut dulu. Tulis isi perut dulu, barulah differentiate. Jadi Mama Z buat x du sama dengan dx. Ini nombor 2. Okey. So kita dah buat nombor 1 dengan 2, ada masalah tak? Nombor 1, nombor 2. Kita ambil U dan kita ambil nilai dx. Boleh? Okey, kalau boleh kita teruskan dengan Mama Z ajar awak tulis ke bawah pula. Takut awak asyik buat ke tepi saja, ke bawah pun boleh. Kertas kotor kita akan menjadi, kita ada nombor 3. Kita ada kat sini 7x. Kemudian kita dah gantikan ln itu dengan U. Dan dx kita adalah x du. Okey, Mama Z ganti nilai U dan nilai dx. Seperti nombor 1 dengan nombor 2 tu kita ganti dalam soalan asal. Dan kita bernasib baik kerana nilai x mati. Okey, nilai x ni Mama Z buat warna biru. Nilai x ni mati dengan nilai x ni. Jadi yang tinggal 3/7 Mama Z letak luar. Tinggal lagi 1/u du. Bila integrate 1/u, kita akan dapat 3/7. Kita akan dapat ln u tambah dengan c. Soalan Mama Z, apakah nilai u awak? 3/7 ln dan nilainya kebetulan adalah ln x. Nilai awak adalah ln x. Jadi lagi tu. Jadi jawapan dia 3/7 ln x tambah c. Okey, boleh nombor 11. Okey ke nombor 11? Okey, Mama Z nak ajar nombor 12. Nombor 12 pula. Okey, nombor 12. Sekejap bagi tempoh Mama Z ambil kalkulator.
Okey, yang mana boleh tekan kalkulator, tekan je. Okey, so yang ini. Okey, Mama Z ajar guna kalkulator. Okey, awak tekan je integrate ni. Nilai awak ada alfa tutup kurungan kuasa 2. Kemudian awak ada bracket. Awak ada alfa tutup kurungan shift jadi X kuasa 3 tolak dengan 3 tutup kurungan kuasa 3. Okey, nilai tu berada kat atas tu nombornya 2, kat bawah tu nombor 1. Okey, tekan sama dengan je. Ni 50.75. 50.75. Kalau nak pecahan, tekan shift, tekan SD. Oh, tak boleh. Nak tekan gun 203/4. 203/4. So kalau soalan nombor 12 ni periuk nasi awak lah. Awak jangan kira pula. Periuk nasi. Dapatlah jawapannya adalah A. Okey, nombor 12 jawapannya A. Okey, so kalau katakan pelajar nak jawapan lain pun boleh. Mama Z tengok pelajar lain kan. Okey. Tak apalah. Yang tu kemudian lah Mama Z tunjuk satu lagi kaedah. Okey, nombor 13. Kita dah habis dah tajuk 2. Kita sekarang pergi kepada tajuk 3. Dia kata dia bagi satu diagram di bawah. Ini satu diagram. Okey, ni diagram dia. Dia kata evaluate the area of the shaded region. So, mula-mula kan awak belajar guna anak panah tu kan dalam kuliah. Anak panah tu maksudnya graf awak tadi sekejap Mazat salin. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 tambah 11X tolak dengan 3. Tu. Okey. So, ada lagi satu garisan di sini. Ni garisan. Kalau kita buat garisan ni, garisan tu bernama Y sama dengan berapa tu? 3. Boleh? Y sama dengan 3. So, sekarang ni kita nak cari keluasan kawasan berlorek. Jadi, soalan Mama Z, antara Y yang warna merah dengan Y yang warna hitam, yang mana Y2? Semasa awak tengok ni, awak jumpa garisan mana dulu? Garisan ni kan? Betul tak? Betul. Jadi, apabila awak jumpa yang itu dulu, ini merupakan nilai Y2 dan ini merupakan nilai Y1. Jadi, semasa awak nak cari luas, kan ada rumus area sama dengan awak kena integrate daripada 1 sehingga 2 dan awak kena buat Y2 tolak Y1 dx. Awak kena buat Y2 tolak Y1. Sebab tu Mama Z tanya apakah nilai Y2, apakah nilai Y1. Jadi bila kat sini contohnya Y2 awak buat tolak dengan ni. Tolak dengan sekejap. Awak kira sekejap sementara Mama Z pasang kabel. Okey, so bila awak kira, awak dapat sama dengan 1 sehingga 2 X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 tambah 11X tolak dengan 6 dx. Mama Z dapat gitu. Sama tak? Lepas tu kita integrate guna calculator. Okay, kita
integrate guna kalkulator, kita tengok dapat tak jawapan dia. So kita ada sekarang X kuasa 3 tolak dengan 6X kuasa 2 tambah 11X tolak dengan 6. Nilai di atas tu 2. Nilai di bawah tu adalah 1. So kita akan dapat jawapannya. Oh, Mama Z salah ke? Cuba kira seorang dapat tak macam Mama Z? Mama Z dapat 1/4. Mama. Dapat berapa? 1/4. 1/4. Kenapa jawapan dia kata 13/4? Sekejap, kalau kita integrate yang biasa. Okey, sekejap saya double check . Okey. Mama saya dapat 13/4. Guna yang mana? Gunanya yang tu. Saya guna hot atas. Hot warna merah ni? Tu. Warna merah. Okey, hot warna merah. Sekejap. Mama rasa macam jawapannya 1/4. Kalau ikutkan kita kena tolak ni. Kita kena tolak dengan Y yang kedua ni. Bila kita tolak. Kalau yang tolak 6 tu memang 1/4 jawapan dia dapat. Sekejap, saya cek jawapan. Saya betulkan mana-mana yang silap dulu. Set B. Oh, tak ada skema lagi set B. So, awak pegang dulu jawapan 1/4 boleh? Nanti Mama Z akan tanya kawan-kawan Mama Z. Boleh? Boleh, Mama. Sebab sepatutnya kalau dia. Sekejap. Okey, kalau yang macam kita kira yang warna merah saja, yang Haziq kira tu, sebenarnya kita dapat keluasan yang ini. Termasuklah dengan yang ini sekali. Termasuk yang ni sekali kalau awak kira integration yang asal. So kalau awak tengok, sebenarnya awak nak cuma kawasan belorek atas ni saja. Awak nak yang ini saja. Jadi sepatutnya awak kena tolak bawah ni. Cuba seorang kira keluasan bawah tu berapa agak-agak. Sini 1. Keluasan sini 1 kan? Sini 2. 1 ke 2? 2 sebab lebar sini 1, tinggi sini 2, keluasan sini 2. Lepas tu kat sini lebarnya 1, keluasan yang ini 1 kan? Jarak sini 1, so sini 1. So situ dah 3. Kalau dapat 13/4 tolak dengan 3, berapa? Mana pula kalkulator saya pergi? Hilanglah kalkulator saya. So saya rasa jawapannya 1/4. Okey, betulkan dulu jawapan Mama Z. Yang set B nombor 13, jawapannya C. Betul kan? Okey. Sementara Mama Z pergi betulkan kawan-kawan Mama Z, awak jawab sekejap yang nombor 14. Okey, jawab sekejap nombor 14.
Okey, terima kasih. So, jawapan kita kalau macam Haziq kata tadi, dia integrate yang merah tu saja, dia memang akan dapat 13/4. Tapi seperti Mama Z kata, kita akan dapat semua kawasan belorek. Jadi kita kena tolak segi 4 bawah tu, segi 4 kat bawah tu, keluasannya tadi 3. Kita boleh kira kotak tu. Jadi jawapan sebenarnya untuk soalan ini ialah C. Okey, nombor 14. Okey, so nombor 14. Mana lagi? Okay, nombor 14 adalah tajuk application juga. Okey, so awak tengok sini ada tanda prime tu. Ada tanda prime. Jadi senang saja awak terus buka tanda integration. Okey, integration 4x kuasa 3 tambah dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 2x dx. Buka selalu. Okey, so bila kita integrate, awak akan dapat sini 4x kuasa 4/4 tambah 3x kuasa 3/3 tolak 2x kuasa 2/2 tambah dengan C ataupun Mama Z suruh buat huruf K tambah dengan K. Kita permudahkan. Sekarang yang ini dah jadi P lah. Dia akan jadi X kuasa 4 tambah X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tambah dengan K. Maksudnya jawapan kita belum lengkap. Kita kena ada maklumat tentang K. Macam mana nak dapat nilai K? Pelajar kena ganti nilai X dengan 2 dan samakan dengan 12. Jadi pelajar akan dapat 12 sama dengan, ganti nilai tu 2 kuasa 4 tambah 2 kuasa 3 tolak dengan 2 kuasa 2 tambah dengan K. Okey. Cuba kira nilai K dapat berapa. So, kita akan dapat, kalkulator Mama Z dah tak ada dah. Kita akan dapat 12 tolak 16 tolak 8 tambah 4. Awak akan dapati K awak negatif 8 kalau tak silap. Betul tak? Putus pula. Tubik pula dah. Okey, dapat tak? Sekejap Mama Z share screen lagi sekali. Okey. Dapat tak gini? Kita putus tak ni? Dapat tak gini? Sekejap apa dia? Mama tak keluar lagi present. Tak keluar present. Alah, line kita kat Brona semua lah. Dia lagi ya putus kita tak terang. Keluar tak? Belum. Belum. Dia tulis je presentation tapi gelap.